Oke, hai. Jadi hari ini juga akan ajar kamu bab 7. Tajuk bab 7 adalah bahan buatan dalam perindustrian. Oke, jadi kandungan bab 7 ini tidak panjang, pendek ya. Jadi juga akan habiskan dalam video ini juga untuk bab 7. Oke. Jadi mari kita mula tanpa buang masa. Oke, polimer. Seperti yang kamu belajar dalam bab 5, polimer ada dua jenis. Oke, yaitu polimer asli dengan polimer sintetik. Oke. Polimer asli. Polimer asli adalah polimer yang diperoleh daripada benda hidup yang wujud secara semula jadi. Okey. Contoh-contoh polimer asli. Contohnya macam ni. Kita dapat kanji ni daripada beras ni kanji ya. Lepas tu kita ada tepung kanji daripada tepung ubi kayu. Daripada ubi kayu tu kita buat kanji. Yang mana kanji ni dibentuk oleh monomer yang kita panggil glukosa. Okey. Lepas tu kita ada getah asli daripada pokok getah lah. Yang mana getah asli ini terbentuk daripada isoprena. Okey. Lepas tu kita ada protein. Protein pula monomernya adalah asid amino. Jadi monomer dengan polimer ni kamu kena ingatlah. Okey, setiap polimer tu mempunyai monomernya yang tersendiri. Okey, ada monomer dia sendiri, tidak sama. Okey. Macam ni asid amino ni membentuk protein. Protein daripada telur, daripada ikan, daripada ayam. Okey, mempunyai monomer yang sama iaitu kita panggil asid amino. Okey. Polimer sintetik. Okey, polimer sintetik adalah polimer buatan manusia yang dihasilkan secara tindak balas kimia dengan menggunakan bahan mentah tertentu. Okey. Kalau kamu lihat ni gambar, okey, sama juga macam polimer asli tadi. Okey. Polimer asli dengan polimer sintetik dia adalah polimer iaitu molekul-molekul yang besar yang dibentuk daripada molekul-molekul kecil yang kita panggil monomer. Jadi monomer membentuk polimer. Okey. Okey, contoh-contoh polimer sintetik. Okey, monomer etina, polimernya adalah polietina. Okey, polietina ni kita gunakan untuk membuat adalah plastik kuih ni. Okey, yang kita beli kuih di kedai tu kan. Diorang bagi plastik beginilah. Okay. Lepas tu kita ada styrena membentuk polystyrena. Okey. Polystyrena ni tapau ni untuk kita membungkus nasi kita di kedai. Lepas tu kita ada vinyl klorida untuk membuat polyvinyl klorida. Okey, yang mana membuat ni pipe PVC ni. Kita ada sambungan pipe PVC, lepas tu kita ada pipe PVC. Okey, pipe polyvinyl klorida. Okey. Kita bergerak terus kepada pembuatan getah sintetik. Okey, getah sintetik ni adalah polimer. Okey, sejenis polimer. Okey, jadi seperti yang kamu tahu, polimer itu adalah bahan yang mempunyai molekul-molekul besar berbentuk rantai. Okey, yang dibina daripada gabungan monomer dalam proses pempolimeran. Ini monomer-monomer getah ni, dia bergabung dalam proses pempolimeran membentuk polimer getah. Okey, kamu ingat lagi monomer getah apa? Isoprena. Okey, jangan lupa. Okey, getah sintetik dihasilkan melalui proses pempolimeran yang mana bahan mentah monomernya berasal daripada petroleum ataupun gas asli. Okey. Petroleum ni kita dapat dari mana ni? Daripada mana? Sana di dasar laut selalunya. Mana di bawah tanah. Kita cari gali. Okey, sifat-sifat umum getah sintetik ada 7. Yang pertama tahan haba. Okey. Tidak mudah terbakar. Jadi kalau dia tahan haba maksudnya dia susah lama terbakar kan? Lepas tu tidak mudah diresapi oleh gas dan air. Maksudnya air tu tidak boleh tembus. Mudah divulkan. Kamu ingat lagi ni proses pemvulkanan ni untuk apa? Untuk menjadikan getah tu lebih kuat. Okey, lebih kukuh. Lepas tu kita ada sifat yang kelima, tahan terhadap cuaca buruk dan suhu tinggi. Lepas tu penebat haba dan elektrik. Maksudnya haba dan elektrik tidak boleh mengalir. Okey, tidak boleh mengalir melalui getah sintetik. Dan yang last sekali adalah rintangan yang tinggi terhadap bahan kimia. Maksudnya dia tahan terhadap segala bahan kimia lah. Tidaklah tanpa tahan betul, tapi tahanlah. Okey.
Kekurangannya ada 3 saja kekurangannya di sini. Yang pertama, kebolehan menyerap bunyi, getaran, kejutan dan tekanan yang lebih rendah. Maksudnya getah sintetik ni tidak boleh menyerap bunyi, okey? Tidak boleh menyerap getaran dengan baik. Tidak boleh menyerap kejutan dengan baik. Lepas tu sifat kekenyalan yang lebih rendah. Maksudnya getah sintetik ni kurang kenyal. Okey. Lepas tu sifat keregangan yang lebih rendah. Sama juga. Getah sintetik ni kurang regang. Kurang regang, kurang kenyal dan sukar untuk menyerap getaran, menyerap bunyi, menyerap kejutan. Okey. Itu adalah kekurangan getah sintetik. Okey, jenis getah sintetik. Okey, yang ni contoh getah sintetik yang ada. Okey, yang ada di sinilah. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang ni cikgu tunjuk 4 sajalah. Okey. Yang pertama kita ada neoprena. Sifat khas dia tidak mudah terbakar, tahan panas, sangat tahan kepada minyak dan pelarut. Kegunaannya untuk membuat pembalut dawai elektrik. Macam ni, pembalut dawai elektrik. Lepas tu kita buat sarung tangan, kita buat pipe getah macam ni. Okey. Lepas tu kita ada thiokol, sangat tahan kepada minyak dan pelarut, yang mana kita gunakan untuk membuat pipe. Okey, pipe untuk membuat pelarut organik. Lepas tu kita getah SBR, okey, yang mana sifat dia mudah divulkankan, tidak tahan haba, mempunyai banyak sifat sama seperti getah asli. Okey, maksudnya dia lebih kurang macam getah asli lah. Tahan juga haba tapi tidak terlampau tahan betul kan. Okey, kita gunakan dia untuk buat tayar, buat tapak kasut, okey, buat tali sawat. Okey, lepas tu kita ada jenis getah yang keempat, getah butil. Tahan terhadap minyak dan asid, tahan panas, tidak mudah dioksidahkan. Okey, yang mana kita gunakan untuk membuat bekas, untuk menyimpan bahan kimia. Macam ni lah gambar ni. Untuk menyimpan racun-racun, baja-baja, untuk buat tayar. Okey. Jadi setiap jenis getah sintetik ni mempunyai sifat-sifat khas yang berbeza. Okey, jadi daripada sifat khas ni kita lihat macam apa dia punya sifat khas. Jadi kita gunakan sifat khas tu untuk membuat satu benda lah yang sesuai dengan sifat khas dia. Okey. Contoh macam getah butil ni, oleh kerana dia tahan terhadap minyak dan asid dengan tidak mudah dioksidahkan, jadi kita gunakan dia untuk membuat bekas lah. Bekas untuk minyak. Okey. Itu contoh lah, contoh. Okey. Persamaan getah asli dan getah sintetik. Okey. Persamaan dia. Okey, yang pertama merupakan polimer. Kedua-duanya adalah polimer, yang mana kedua-duanya juga boleh divulkan. Okey, boleh divulkan. Lepas tu adalah carbon compound. Kedua-duanya adalah carbon compound. Okey, kita pergi perbezaan dia antara getah asli dengan getah sintetik. Okey, yang pertama kita lihat ni jenis polimer. Getah asli dia punya jenis polimer aslilah. Kalau getah sintetik jenis polimernya sintetik. Kalau getah asli tidak tahan haba. Kalau getah sintetik tahan haba. Kalau getah asli ni dia kenyal. Okey. Manakala getah sintetik kurang kenyal. Lepas tu getah asli ni bereaksi dengan asid dan alkali. Maksudnya dia tidak tahan dengan asid dan alkali. Tapi kalau getah sintetik ni tidak bereaksi dengan asid dan alkali. Maksudnya dia tahan dengan tindakan asid dan alkali. Okey, ketelapan terhadap udara dan cecair. Telap terhadap cecair dan udara. Untuk getah sintetik tidak telap terhadap udara dan cecair, tidak tembus. Okey. Air dan udara tidak tembus ni getah sintetik ni. Okey, maksudnya baguslah daripada getah asli kan. Okey, cuma dia punya kekurangan adalah dari segi dia punya kekenyalan ni. Dia kurang kenyal, kurang regang dan sukar untuk menyerap getaran. Itulah kelemahan getah sintetik. Okey, 3 tadi tu. 3 kekurangan dia itulah kelemahan getah sintetik. Okey. Plastik. Okey. Plastik adalah sejenis polimer sintetik yang dibentuk daripada monomer yang bersambungan. Okey. Jadi dia adalah polimer sintetik.
Oke, yang mana sumber asasnya adalah petroleum dan gas asli. Dihasilkan melalui proses pempolimeran. Oke, sama juga. Oke, proses pempolimeran. Ingat, kalau monomer dibentuk menjadi polimer, itu kita panggil proses pempolimeran. Oke. Jenis plastik. Oke, kita ada dua jenis plastik. Yang pertama termoplastik. Yang kedua kita ada plastik termoset. Oke, termoplastik dan plastik termoset. Oke, termoplastik. Oke, plastik yang menjadi lembut apabila dipanaskan. Nah, kita semua tahulah plastik kalau kita bakar dia jadi lembut kan, jadi air. Dan menjadi keras apabila sejuk. Jadi plastik yang bila kita bakar dia jadi cair, bila dia sudah sejuk, dia keras balikan. Itu kita biasalah, tahu sudah kitaan. Yang mana proses ini boleh berulang. Proses yang boleh berulang maksudnya kita boleh acu banyak kali. Oke, maksudnya boleh dikitar semula. Jadi termoplastik ni boleh dikitar semula. Tidak mempunyai rangkai silang antara rantai polimer-polimernya. Oke, kamu lihat ni gambar. Tiada rangkai silang di antara rantai polimer ni. Kamu lihat ni polimer pertama, kedua, ketiga dan keempat ni tiada rangkai silang dia. Oke, bila dia tidak rangkai silang, maksudnya polimer-polimer ni lapisannya boleh menggelongsor, mudah menggelongsor. Bila dia mudah menggelongsor, maksudnya dia tidak kuat, dia tidak kukuh, struktur dia lemah. Oke. Itulah termoplastik. Oke, kita bergerak kepada plastik termoset. Oke, plastik termoset, plastik yang hanya sekali menjadi lembut apabila dipanaskan dan menjadi keras apabila sejuk. Sama juga. Dia akan jadi lembut apabila dipanaskan dan menjadi keras apabila sejuk. Tapi hanya sekali. Maksudnya tidak boleh dikitar semula. Okey, plastik termoset tidak boleh dikitar semula. Dan dia mempunyai rangkai silang antara polimer-polimernya. Kamu lihat ni gambar. Okey, ada rangkai silang ni. Kita panggil rangkai silang. Okey. Lapisan pertama, kedua, ketiga dan keempat ada rangkai silang dia. Jadi bila ada rangkai silang, lapisan tu sukar, untuk menggelongsor. Susah mau menggelongsor. Bila dia susah mau menggelongsor, maksudnya struktur dia sangat kukuh. Sangat kuat. Itu fungsi rangkai silang di sana. Kita lihat contoh dia pula. Contoh-contoh termoplastik. Kita ada polietina. Dalam gambar aja nih. Ini dia punya simbol nih. PE nih, polietina. Polietina ada banyak lah dia punya, ada pun 1, 2, 3, 4, tinggallah bergantung jenis dia lah. Untuk buat plastik, membungkus, nih untuk bungkus sayur, untuk bungkus daging-daging. Lepas itu kita ada polystyrena. Macam ni lah, tapau nih. Lepas itu kita ada perspex. Ini kaca nih, buat kaca nih plastik yang keras. Untuk kegunaan ni untuk buat label-label nih, label tandas, label keluar begini, exit nih, buat nomor plat kereta. Itu perspex. Selalunya kita gunakan untuk membuat cenderahati kalau di sekolah-sekolah lain. Lepas itu kita ada polyvinyl klorida, PVC. Macam biasalah, PVC ini mesti kita buat untuk buat pipe lah. Untuk buat pipe. Ini adalah contoh-contoh termoplastik. Ingat lagi ya, termoplastik ni dia boleh dikitar semula. Dan dia tidak rangkai silang. Contoh plastik termoset, kita ada bakelite. Untuk buat kepala ini, soket-soket, kepala soket ni, dia keras, keras. Lepas tu kita ada resin epoxy. Contohnya macam ni. Untuk membuat lantai, selalunya kita buat coating, lapisan-lapisan macam ni lantainya. Kita ada lapisan resin epoxy. Tengok, dia menjadi macam orang bilang jernih, ada lapisan jernih di atas dia kan, macam ada air-air. Itu adalah resin epoxy punya lapisan. Dia nampak lebih kemas, lebih cantik lah. Dan dia keras. Melamina. Kamu tengok ni melamina ni. Ini dia punya lapisan melamina yang di atas ni. Ini lapisan dia. Untuk apa kita buat ni? Untuk buat lemari. Untuk buat perabot-perabot. Untuk buat kerusi, untuk buat meja. Melamina ni ya. Dia keras. Dan kukuh lah. Semacam dia punya struktur juga.
kukuh dan kuat. Oke. Oke, persamaan termoplastik dan plastik termoset. Oke, apa persamaan dia? Ada 3 persamaan dari sini. Yang pertama, kedua-duanya adalah pendapat haba dan elektrik. Oke, maksudnya haba dan elektrik tidak boleh mengalir melalui termoplastik dan plastik termoset. Sukar untuk dioksidakan, maksudnya tidak proses pengoksidaan untuk termoplastik dan termoset. Lepas itu, kalis air dan minyak. Oleh kerana dia kalis air dan minyak, kita gunakan untuk membuat plastik botol untuk minyak dan air lah. Macam botol mineral tu, kita boleh buat botol mineral. Kalau dia tidak kalis air, macam mana kita membuat botol mineral kan? Tak dapat lah. Okey, perbezaan termoplastik dan plastik termoset. Okey, ada 6 perbezaan dari sini. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebolehan terbakar. Okey, termoplastik ni mudah terbakar, manakala plastik termoset sukar untuk terbakar. Susah mau bakar dia lah. Nomor 2, ketahanan haba. Termoplastik ni tidak tahan haba. Okey, termoplastik tidak tahan haba, manakala plastik termoset tahan haba. Nomor 3, takat lebur. Termoplastik mempunyai takat lebur yang rendah. Oleh kerana dia mudah terbakar, secara tidak langsung dia mempunyai takat lebur yang rendah. Manakala untuk plastik termoset, oleh kerana dia sukar untuk terbakar, secara tidak langsung dia mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, kekerasan. Dari segi kekerasan, termoplastik ni lembut. Kamu lihat itu bahai tu, lembut kan? Kalau plastik termoset ni keras. Okey. Yang kelima, rangkai silang antara polimer. Termoplastik tiada rangkai silang. Okey. Itu sebab dia lembut. Okey, manakala plastik termoset ada rangkai silang. Itu sebab dia keras dan tahan haba. Yang nomor 6, boleh diacu banyak kali, dikitar semula. Termoplastik boleh dikitar semula, manakala plastik termoset tidak boleh dikitar semula. Ini adalah perbezaan. Okey, 6 perbezaan di antara termoplastik dengan plastik termoset. Okey. Okey, kita pergi subtopik yang terakhir. Kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar. Okey, seperti yang kita tahu, bahan plastik adalah bahan yang tidak terbiodegradasi, yang bermaksud tidak terurai. Okey, sukar untuk terurai. Plastik tu sukar untuk diurai. Okey. Kita lihat ni, sampah-sampah di laut ni, berapa juta ni? 311 juta tahun 2014. Tahun 2014, 311 juta ton plastik di laut. Okey. Yang mana 400 tahun diperlukan untuk memastikan plastik itu hancur. 400 tahun. Okey. Jadi dia sangat-sangat lama. Okey, kita lihat ni. Plastik-plastik di kertas ni yang ada kertas ada plastik tu, coated paper tu, 3 bulan hancur. Kalau belon ni 6 bulan baru dia hancur, terurai. Okey. Lepas tu kita ada ni, tapau-tapau ni, styrofoam ni, 50 tahun baru dia terurai. Okey. Lepas tu kita ada beverage holder ni. Ni yang bekas plastik yang mungkin ikat-ikat minuman tu. Okey. 400 tahun. Itu Pampers tu 450 tahun baru dia terurai. Botol plastik 450 tahun juga baru dia terurai. Tapi yang ni bergantung je lah pada jenis dia lah, bukan semua sama. Tapi yang ni roughly lah. Roughly pengiraan dia estimation beginilah. Jadi setiap plastik tu mengambil puluhan tahun, ratusan tahun baru dia akan terurai. Itu sebab plastik-plastik yang wujud, yang ada tu, kamu jangan buang sembarangan. Kenapa? Kalau kamu buang sembarangan, yang pertama, pencemaran air. Kamu lihat nih gambar nih. Banyak sampah di sungai, di laut. Yang mana ini akan menyebabkan vektor membiak. Ingat lagi vektor. Vektor ini adalah serangga yang menyebabkan penyakit, yang membawa penyakit. Nyamuk, lalat. Bila terlalu banyak nyamuk, banyak lalat, mulalah penyakit. Kita ada demam, malaria, kita ada penyakit kolera.
Oke. Lepas itu juga kalau macam terlalu banyak sampah begini akan menyebabkan parit longkang pun tersumbat. Bila parit dan longkang tersumbat, maka akan berlaku banjir. Sebab bila sistem pengairan kamu sudah tersumbat, secara tidak langsung banjir akan berlaku. Oke. Itu kesan dia. Next, keindahan alam terjejas. Jadi kalau kamu buang plastik ni sembarangan, kamu lihat nih pantai, cantik kali ya? Tidak sudah cantik, bidak sudah. Bila ada bidak begini, pelancong tidak mau datang. Bila pelancong tidak mau datang, tidak lagi lah pendapatan dari segi pelancongan untuk negara kita. Oke? Sama juga dengan tu orang bilang yang kedai-kedai kecil tu, yang menjual-menjual di pantai tu. Siapa lagi mau pergi membeli? Kita tidak sudah pergi membeli itu barang makanan dorang, sebab tidak pelancong. Oke? Membunuh hidupan laut. Kamu tengok ni penyu. Penyu ni boleh pupus disebabkan penyu ni akan makan tu plastik. Bukan sebab mereka suka makan tu plastik, disebabkan mereka orang bilang tertarik dengan tu plastik. Mereka tak boleh fikir. Jadi mereka nampak macam plastik ni, macam sedap, macam makanan sedap ni. Bila mereka makan tercekik, lalu mereka akan mati. Okay, terutama anak-anak penyu. Kamu tengok ni burung. Kamu tengok ni burung yang sudah mati. Kamu tengok apa dalam dia? Plastik. Okay. Kenapa orang makan plastik? So, orang tak boleh fikir. Okay, orang tak boleh fikir. Itu plastik tu makanan sedap kan, tak sedap kan, orang tak tahu. Yang penting orang mau isi orang punya perut. Okay. Pencemaran udara. Jadi kalaulah itu plastik kamu buang sembarangan, lepas tu kamu pergi bakar lagi dia, apa yang berlaku? Yang pertama, bila kamu bakar plastik, yang pertama penghasilan asap dan jelaga. Okay, jelaga ni yang asap-asap hitam tu, macam gambar yang ada hitam-hitam tu kan, yang ada hitam-hitam tu, itu kita panggil jelaga. Okay. Jadi asap dan jelaga ni akan mengakibatkan masalah pernapasan. Susah kita mau bernapas. Lepas tu bukan susah mau bernapas, menampak pun susah, jerbu. Susah menampak. Okay, lepas tu penghasilan gas toksik, gas berasid, gas rumah hijau. Okay, gas toksik, contoh-contoh gas toksik yang akan terhasil. Karbon monoksida dengan hidrogen sulfida. Karbon monoksida ni akan menyebabkan masalah kesihatan yang mana kamu sukar untuk bernapas. Iaitu sistem respirasi kamu akan bermasalah. Bila sistem respirasi kamu bermasalah, kamu susah mau bernapas, maka kamu akan berkemungkinan akan maut. Okay. Lepas tu kita pergi gas yang kedua, gas berasid. Contohnya macam nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, bila dia terbebas di angkas, di atmosfera bumi kita, okay, waktu hujan nanti turun, dia akan larut dengan tu air hujan. Bila dia larut dalam air hujan, maksudnya akan turunlah hujan asid. Okay. Yang ni ada di bab 3-an. Kamu sudah belajar hujan asid. Lepas tu kita ada gas rumah hijau. Okay, gas rumah hijau contohnya karbon dioksida. Yang mana karbon dioksida ni akan menyebabkan pemanasan global dan kesan rumah hijau. Okay. Jadi yang ni pun kamu sudah belajar di bab 3. Okay, jadi kamu kena baca balik bab 3 semua tentang pemanasan global dan kesan rumah hijau serta hujan asid. Okay. Kita pergi ke next slide. Okay, cara pengawalan bahan-bahan plastik. Jadi plastik-plastik tu kamu jangan buang sembarangan ataupun jangan membakar sembarangan. Okay, kamu ada dia punya cara dari sini. Macam mana mau urus ni plastik? Okay, ada dia punya cara. Okay, yang pertama, kita guna plastik terbiodegradasi. Okay, janganlah kita pakai plastik biasa tu. Kita pakailah plastik terbiodegradasi ni. Plastik yang mudah terurai. Okay, yang sekejap dia terurai, tidak mengambil masa yang lama. Okay. Lepas tu kita kitar semula. Lepas tu kita guna mesin incinerator. Kita tanam dia ataupun kita kurangkan penggunaan plastik. Okay, kita lihat dulu ni lah. Plastik terbiodegradasi ni. Okay. Inilah contoh dia. Plastik dia begini. Okay, ada dia punya label ni. Maksudnya plastik ni mudah terurai. Mengambil masa beberapa hari ataupun 1 minggu begitu dia akan terurai. Okay. Kitar semula. Macam ni. Kita dah campaign kitar semula ni. Jom kitar semula dia bilang.
Untuk tong sampah biru nih untuk kertas. Untuk yang jingga nih untuk plastik dan logam. Kalau yang coklat nih untuk kaca. Jadi segala sampah-sampah kita nih kita asingkan untuk kita kitar semula. Kalau kamu jual di kedai tuh, itu botol mineral tuh 1 kilo itu 50 sen. Oke, 50 sen. Kamu beli jual tuh. Kalau macam besi itu lebih kurang 40 sen ya. Oke, 1 kilo. Oke, bergantung juga lah sama kedai yang kamu jual kan. Kalau macam aluminium tuh 4 ringgit lebih ya sekilo. Oke. Incinerator. Nih, pembakaran dalam tempat tertutup. Kamu tengok nih. Dia punya gambar raja untuk incinerator nih. Nih, lori buang sampah di sini, sampah tuh diangkut dan dibakar. Oke, lepas itu diproses, diletak dalam lori. Lori ini buanglah di tempat-tempat yang khas. Oke. Ataupun nih kamu tengok nih, mesin incinerator yang kecil nih. Maksudnya asap yang keluar sini nih, yang keluar tuh tidak berbahaya, tidak beresid, tidak bertoksik. Selamat. Oke, selamat. Jadi sama ada kita guna incinerator ataupun kita kitar semula ataupun kita tanam. Plastik ditanam dalam lubang sedalam 1 meter. Jauh dia daripada sumber air dan perumahan. Kita kasih jauh-jauh dari sumber air dan perumahan. Oke. Kasih jauh daripada sumber air dan perumahan. Ingat 1 meter. Ataupun lebih baik lagi dalam lah. Kalau sanggup mau korek lagi dalam, lagi bagus. Oke. Kamu tanam lah punya plastik-plastik di sini. Sudah mau hampir penuh sudah, kamu timbus. Bukannya sampai dia banyak itulah. Asal dia mau penuh, kamu timbus buat lagi kalau lubang baru. Oke. Itu kalau mau tanam lah. Oke. Last kali, kurangkan penggunaan plastik. Kalau kamu tidak mau menggunakan plastik terberdegradasi, tidak mau ataupun tidak menggunakan incinerator, tidak mau kitar semula, kamu boleh menggunakan campaign kurangkan penggunaan plastik. Kamu berkampanye lah. Campaign kurangkan penggunaan plastik. Macam ni kamu tengok ni. Kita ganti beg plastik ni dengan beg kertas. Kamu lihat ni campaign ni oleh UTM ni. No plastic food container dia bilang. No plastic spoon. No plastic drink cup. No plastic drinking bag. No plastik lah. Maksudnya kita guna benda-benda yang boleh kita pakai balik. Okey, benda yang kita boleh pakai semula. Contohnya kalau macam bag tuan, bag plastik bag tu kita bawa lah kita punya bag dari rumah untuk kita membeli di kedai. Kalau straw tu janganlah kita guna straw, kita minum sajalah begini. Okey. Itu contoh. Okey. Jadi cikgu rasa itu sih ya untuk bab 7. Jadi terima kasih. Ingat, kalau kamu suka kamu like, kalau kamu tidak suka pun kamu like juga. Okey. Bye.